Pak Iman sikit lah, pada 19 kan. Sebab kita berlapangan pada malam ini saja. Bertajuk Rasulullah, ikon terbaik sepanjang zaman. Jadi saya dengan tanpa bermasa menjemput Ustaz menyatakan kuliah pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi surau surau Jumaat ke? Surau Jumaat, alhamdulillah. Macam sajid surau. Tuan pengurusi, tuan imam barisan jawatankuasa Hulu Balang surau. Jawatankuasa Hulu Balang ni orang Kuwait lah kan. Surau seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat. Termasuklah ketua-ketua lorong yang sampai datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga, insya-Allah. Begitu juga barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Sebab nak bagi tahu bukan senang nak datang kan. Aircon dah sejuk, kapet dah tabanam muka sujud kan. Kalau tak ramai juga datang tu biasa. Ada orang tengok banner dan mesti datang. Sampai masa salah hari bulan pula. Semalam dah lapis kan. Ada juga macam tu, maknanya orang terpilih bukan senang nak datang. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu, malaikat catat amalan kita. Kan pahala dah bagi walau apa pun yang kita lakukan, termasuklah tidur. Jadi itu berita baiklah tu. Jadi saya tak kecil hati pun kalau ada siapa nak tidurlah. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Dengan satu syarat, tidurlah, tak kecil hati saya terus. Dengan satu syarat, jangan berdengkur. Takut dia kacau orang sebelah dia. Sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sesama kan, tidur sesama. Jadi alhamdulillah tiap-tiap tahun kan tuan-tuan puan-puan sekalian kita buat ceramah, tak ada masalah tu dah kan. Buat ceramah maulud awal daripada cari cuti maulud tu kan. Masalah. Buat lambik tu salah. Siapa orang Johor? Tanya orang Johor lagi pula. Ceramah maulud sepanjang tahun. Tanya orang Johor, dia tahulah. Asal apa maulud? Selagi tak puasa maulud lah. Ya, tak ada masalah. Lagi pun tak kira lah apa tajuk sekalipun. Ma'al hijrah, Isra' Mi'raj. Tak kira apa tajuk sekalipun. Watak utama tetap Nabi kita. Apa contoh pun mesti Nabi kita. Tak ada lain dah. Dan satu-satu manusia yang paling hebat sekali, yang mana walaupun dah lama dia tak ada, kita masih lagi celebrate birthday dia. Mana ada orang lain macam tu? Cubalah buat tengok. Kan kita jemput orang taman kita kan, nanti datang petang ni buat masjid birthday sikit. Siapa? Surprise. Datanglah. Allah selamatkan kamu, bawa keluar kek. Potong-potong bagi makan. Semua tanya, birthday boy mana? Dah lama meninggal dah. Kata-kata dia kan. Tak gila seman kan, khabar kan, gila ni nak mampu ni mana ada orang buat. Tapi untuk Nabi kita tak boleh. Malahan di barat sampaikan ada setengah tokoh tu dia meletakkan 20 senarai pemimpin yang terhebat dalam dunia ni kan. Dia letak Nabi kita nombor 1, tapi nombor 2 sampai nombor 20 tu Ronald Reagan ada, Margaret Thatcher ada, Bush pun ada tu senarai tu lah. Jadi kita tak boleh nak iktiraf senarai tu.
Sebab yang nombor 2 sampai nombor 20 tu tak layak nak susun dengan Nabi. Walaupun dia nombor 2. Nabi kalau letak tu nombor 2, mana letak Sayyidina Abu Bakar, mana letak Nabi-Nabi dan Rasul lain. Dah special je. Sudah. Tak payah, bukan kau dah nak buat ranking tu. Tetapi memang tidak dinafikan, ramai tokoh-tokoh ahli falsafah barat memuji Nabi kita. Michael Hart kata, manusia yang terhebat namanya Muhammad. Muhammad dan contoh teragung yang tak ada kat tempat lain. Sampai Mahatma Gandhi pula cakap dia nak sangat bertemu dengan manusia bernama Muhammad. Sebab katanya kalau Muhammad ni masih hidup dalam dunia ni, tentu masalah dalam dunia ni tak ada. Macam tu sekali. Kan? Itulah dia. Dan Nabi mengajar kita senang ya. Nabi mengajar kita senang. Balik kan buka tengok khutbah takhir Nabi. Nabi pesan last sekali Nabi kata, aku tinggalkan kamu dengan 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Paling simple Nabi tinggalkan. Benda yang paling senang. Senang. Tetapi disusahkan dengan dugaan dan cabaran. Kita nak beribadah dalam dunia ni 2 je halangan kita. Pertama hawa nafsu. Yang keduanya perasaan kita ragu-ragu. Itu dia. 2 dia. 1 hawa nafsu, kedua ragu-ragu. Hawa nafsu ni berkaitan dengan keinginan kita. Keinginan kita dengan dunia. Hawa nafsu, contoh nak keluar rumah, nak pergi ciamah ni, bini baru kahwin kan? Baru kahwin sekali lagi. Contoh, mana perempuan marah tu tajuk ni, tak kisah, baru kahwin, bini tahu, abang malam ni tak payah lagi surau, kan payah. Tu hawa nafsu cakap apa? Tak apalah abang pergi kejap balik kan abang temankan sayang. Okey, macam tu kan? Kalau dia kuat, kalau dia tak kuat, habislah. Ataupun anak, abah janji pergi pasar malam. Anak punya hal, nampak tak kan? Dugaan kita. Dan yang kedua ragu-ragu, betul ke? Ya ke? Kan? Betul ke yang Nabi sebut ni? Kan? Sebab ada hari ni orang tak yakin pula dah. Ada orang yang tak yakin dengan hadis. Dia pegang Quran dia semata-mata. Ada juga, ramai bersepah di kalangan kita. Malahan golongan ni yang paling bahaya sekali. Mereka ni dah ada grup-grup dia tertentu. Malahan siap buat conference yang pegang Quran saja. Dan dia boleh buat persidangan kat luar negara, sampai Filipina, sampai Thailand, sampai luar negara, berkumpul untuk bincang isikan dengan Quran, dan dia tak perlu pegang hadis dia kata. Bayangkan. Dan orang ni pula yang tak terdaya, atau kita pun tak dapat nak berlawan cakap dengan dia ni, sebab dia hafal Quran lah. Sampai jam tu sekali. Kan? Tu sebab salah satu Ubek datanglah kuliah agama dekat surau ni. Dari surau ni bukan senang nak buat tau. Tanyalah orang surau. Booking saya tu 6 bulan. Orang lain sampai setahun pun ada. Lepas tu disusun ni Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tadi tu AJK. Kojak-kojak tinjau. Dah sampai belum dia? Risau. Sekali tak datang, mampuslah kita pun nak jawab ni. Dia belum sampai dah, contoh kan. Bukan senang. Yang tuan-tuan tahu komplainnya. Dia tu bersyarat dah seminggu dah mikir kan. Apa benda nak lauk apa, ada makan tak lah ni? Ada. Untuk saya, sah betul lah kan. Rahsia dia katakan. Contoh lah kan. Bincang betul. Mana kata bukan senang, tetapi mana kata kita ni boleh datang ni lah. Tapi surau ni saya tak ada masalah. Saya dipahamkan jemaah subuh pun memang macam ni ramai. Jadi golak-golak lah. Nampak benar tidak? Macam tu anak tu dah. Kan? Bayangkan tu kan? Tak adalah, tak. Lapis ni insyaAllah azam. Jadi Nabi ajar kita ni simple. Dunia kita ni sementara. Dunia ni sementara sifat dia. Sementara sifat apatah lagi yang ada dalam dunia. Sementara. Benda yang kita kerja kat dunia semua untuk kita tinggalkan. Tak ada yang kita kerja untuk kita bawa ke akhirat. Melainkan kita ambil dunia tu semata-mata untuk akhirat. Contoh, cari duit banyak-banyak, bekerja sungguh-sungguh, dalam kepala terfikir apa bakti yang aku boleh buat untuk orang. Apa bakti aku boleh buat untuk agama. Itu sebab dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 balikkan baca. Surah As-Saff. Apa yang Allah Ta'ala beritahu tentang perniagaan yang menguntungkan.
Apa dia? Dah diajar. Diajar perniagaan yang menguntungkan. Maukah sekiranya aku tunjuk kepada kamu satu perniagaan yang menguntungkan? Lebih kurang macam tu. Yang dapat membebaskan kamu daripada azab siksaan api neraka yang tak terperi sakitnya. Apakah perniagaan itu? Allah Ta'ala beritahu dalam tu. Ada, iaitu membela agama Allah. Perjuangan membela agama Allah dengan dua perkara. Pertamanya harta benda, keduanya diri sendiri. Itu hidup kita. Harta benda, diri sendiri. Maknanya harta benda kita, duit kita, mana kita dapat, ke mana kita belanja, ke mana kita arahkan. Dan kedua diri sendiri, perangai kita, akhlak kita, sikap kita. Dan akhirnya, apakah keuntungan dia? Allah Ta'ala beritahu ada 4 ganjaran Allah Ta'ala akan bagi untuk orang yang berjuang untuk agama dia dengan harta benda dan diri dia sendiri. Salah satu perjuangan datang kuliah. Perjuangan ni. Pagi subuh, perjuangan. Pergi surau, setiap waktu pergi masjid, setiap waktu perjuangan. Dan apa balasan Allah Ta'ala nak bagi untuk orang yang menggunakan dua perkara ni di jalan Allah? Iaitu pertama, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Yang kedua, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Dan yang keempatnya, Allah Ta'ala akan berikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Empat perkara Allah dah bagi. Tapi kita kadang-kadang tak yakin. Macam tu juga Nabi dah pesan. Kita sekarang heboh cakap, teruk betul lah. Ekonomi sekarang payah, dia cakap. Meniaga apa pun tak jadi sekarang ni. Semua teruk. Memang daripada dulu teruk. Tak kira lah siapa teruk, siapa meniaga. Tak ada siapa pun cakap, alhamdulillah hari ni lah meniaga paling elok sekali. Tahun ni paling sagar. Kau iya pun dia tak ngaku. Tu perangai orang kita. Wah, malaikat cantik tu. Bila dapat duit bonus, kan? Contohlah duit bonus. Malaikat cantik apa kita cakap? Kawan-kawan tanya, wah, dengar kau dapat bonus? Boleh lah tanya. Mana ada? Tu sekor tu. Tak ada tu. Mana ada tu? Wah, hal ada. Malaikat pun cantik. Dia elok ada, kau tak ada. Yang seorang ni, wah, untung kau dapat bonus. Adalah sikit. Tu pun malaikat catat dapat banyak sikit khabar. Nampak tak? Tu pun tahu tak? Tu perangai orang kita. Jangan main-main kita cakap tu semua catat tu. Nampak tak? Tetapi Nabi dah bagi formula nak murah rezeki. Apa formula? Nabi kata barang siapa yang nak murah rezekinya, nak dimurahkan rezeki, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dah aja. Tapi kita kadang-kadang subuh kan subuh gajah lah, subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur baru subuh terperanjat imam tu. Siapa pula yang kunut tengah hari ni kan? Selamba ada kan. Kok sih sekali loter tu kita faham lah dia terlambat. Tak apa kojo malam tadi kan. Main futsal. Milo duduk sekarang. Pukul 3 pagi main bola. Orang putih tu memang time dia siang. Yang kau ikut time dia. Pukul 3 exercise mah. Exercise mama, bangi kan mama. Exercise mama. Menyampah pula dah naik. Exercise mama aku 3 sampai pukul 5 pagi dah habis main, dia lepak kedai kopi tu minum teh roti canai 2 keping. Sama bangang ah. Lepas tu gemuk balik. Lepas tu bawa tidur. Dah tidur dah terlepas subuh. Tu salah tu. Bukan orang sini lah tempat lain sini okey. Sini okey. Kan?